Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, berjumpa saya lagi, Cikgu Muhammad Saiful. Okey, untuk minggu ni saya akan mengajar subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, untuk minggu-minggu yang lepas kita fokus pada RBT, betul, reka bentuk dan teknologi. Untuk minggu ni kita akan masuk unit 1 berkenaan dengan subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk pengetahuan untuk tahun ni subjek ni last lah, subjek yang terakhir. Tahun depan ada KSS semakan, subjek ni dah tak ada, tetapi dia masukkan tajuk ni dalam tajuk yang kita belajar TMK ni dalam subjek RBT. Okey, untuk tahun ni awak lah last untuk subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Baik, apa yang kita akan pelajari untuk minggu ni Okey, kita akan tengok objektif pembelajaran. Baik, untuk minggu ni kita akan lihat pada unit 1 Unit 1 iaitu pengatur caraan, di mana pada minggu ni kita akan fokus kepada kegunaan atur cara di dalam komputer dan aktiviti harian dan set arahan. Baik, kita tengok objektif pada minggu ni apa yang awak dapat. Okey, pada minggu ini kita tengok objektifnya 1.0 memahami pengatur caraan. Apa itu pengatur caraan? Dan standard pembelajaran dia, awak dapat menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian awak. Peralatan di sekeliling kita. Dan yang kedua, membuat perkaitan antara langkah-langkah harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Baik, kita tengok kita pergi satu persatu. Baik, cuba lihat di sini apa itu pengatur caraan. Cuba buka buku teks muka surat 1 buku teks muka surat 1. Okey. Okey, cuba lihat pada situasi dalam buku teks. Okey, apakah keistimewaan mesin ini? Mesin ini mempunyai komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Okey, faham dekat sini? Okey, komputer benam tu iaitu panel elektronik yang ada pada mesin basuh. Kat rumah kita ada mesin basuh kan? Cuba awak tengok panel yang ada pada papan muka mesin basuh, itu kita panggil sebagai mesin komputer benam bukan komputer yang di sekolah tu Contoh lain, mesin air yang dekat bawah tu, kat sekolah tu, mesin air. Kemudian contoh mesin benam yang lain, tempat beli tiket, itu kita dinamakan sebagai komputer benam. Okey, bagaimana mesin ini dapat melakukan semuanya? Okey, itu persoalan dia. Baik. Okey televisyen pintar. Okey, cuba tengok contoh peralatan yang ada dekat sekeliling kita yang menggunakan pengatur caraan. Televisyen pintar, atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Ni smart TV Awak boleh tengok YouTube, awak boleh connect dengan internet, awak boleh buka Google, semua melalui TV ni. Tu adalah dah disetkan pengatur caraan dia. Penghawa dingin. Okey, atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik. Okey, pembersih vacuum robotik. Okey, pembersih vacuum robotik ni membolehkan ianya bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Awak set. Okey, buat dekat perimeter ni untuk bersih. Nanti dia akan bergerak sendiri. Awak set tu pada mesin tu, itu dah dikira sebagai pengatur caraan. Okey, cuba tengok lagi jam penggera digital. Okey, atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Jam loceng awak tu kan, awak dah tetapkan pengatur caraan dia, awak dah tetapkan nak bangun pukul 5 pagi. Itulah pengatur caraan dia. Baik. Okey Ini semua ada dalam buku teks muka surat
2. Okey, cuba tengok Ini buku teks muka surat 2. Baik, buka muka surat 3 Okey, peti sejuk atau cara komputer ada pada peti sejuk ni dia dah setkan suhu untuk menyimpan makanan. Mesin basuh dia dah setkan cara untuk bagaimana untuk melakukan basuhan, cara untuk membasuh, tempoh bilasan, tempoh putaran. Kemudian antara cara ketuhan gelombang mikro, tentukan cara bagaimana untuk memasak. Okey, kesemua peralatan ataupun bahan alat elektrik dan elektronik di sekeliling kita memang dah ditetapkan, memang ada pengatur caraan dia. Macam kipas, awak boleh setkan kelajuan dia. TV, awak punya peti ais, mesin basuh sebagai contoh mesin basuh tu awak ikut step by step. Mula-mula masukkan kain, masukkan pencuci pewangi, kemudian onkan switch, tekan start. Nanti dia akan timbang, dia masukkan air, kemudian awak pilih nak cucian macam mana. Nanti dia masukkan air ikut sukatan sukatan yang sesuai untuk berat kain yang awak masukkan. Kemudian baru dia akan basuh, dia akan bilas. Kemudian dia ada masa dia. Berapa lama dia boleh siap, berapa lama dia berputar, berapa lama dia buat bilasan. Itu semua adalah kita panggil sebagai pengatur caraan. Apa-apa alat yang automatik, kita just tekan je, dia jalan dengan sendiri, mesti ada pengatur caraan dia. Telefon, aircon, apa lagi? Macam-macam alat dekat rumah kita ni. Air kowe contohnya, air kuku, mesin kuku, mesin kowe tak ada masalah. Semua dah ditetapkan, bukan lagi manual. Okey, kita tengok Atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Dia dah siap lah buat. Dia dah buat dah. Macam traffic light kan. Traffic light, merah berapa lama dia berhenti. Kuning berapa lama. Hijau berapa lama. Bila masa dia nak hijau. Bila masa dia nak merah. Dia dah tetapkan. Dia dah setkan. Sama juga dengan peralatan-peralatan yang lain. Okey, itu untuk pengenalan kegunaan pengatur caraan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Seterusnya. Okey. Kita lihat pada tajuk aktiviti harian dan set arahan. Okey, aktiviti harian mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan. Setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Contohnya awak nak masak nasi. Awak nak masak nasi. Aktiviti harian awak nak masak nasi. Mula-mula ambil beras, berapa banyak nak masak. Kemudian basuh beras tu. Dah basuh sampai bersih, kemudian awak sukat air dia. Kemudian awak lap periuk tu. Kemudian baru masukkan dalam tempat dia. Kemudian baru awak tekan on dan tekan start. Nanti dia akan masak. Itu step. Awak nak menggoreng telur. Aktiviti harian awak nak menggoreng telur. Mula-mula tuang minyak. Kemudian buka api. Tunggu sehingga minyak panas. Kemudian baru pecahkan telur. Ada dia punya langkah dia. Faham tak? Itu aktiviti harian. Kalau set arahan pula, set arahan atau cara komputer juga mempunyai arahan tertentu mengikut urutan yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, awak nak naik komuter, nak pergi KL tapi naik kereta api. Kaunter dah tutup. Jadi macam mana awak nak beli tiket? Awak pergi dekat mesin automatik tu, untuk mesin tiket tu, dia ada arahan dekat situ. Apa yang perlu buat mula-mula? Mula-mula awak tekan
destinasi. Tekan destinasi. Kemudian awak masuk, dia keluar arahan, okey, berapa jarak dia? Pergi dan balik saja satu hala atau dua hala, pilih. Kemudian masukkan duit. Dah masukkan duit, tunggu sehingga tiket keluar dan ambil tiket. Dia adalah dia punya set arahan dia. Itu mesin automatik. Okey. Macam aktiviti harian ni kita dah biasa buat selalu. Macam mana nak buat basuh pinggan, macam mana nak buat pau, macam mana nak buat kuih donat. Ada arahan-arahan dia. Arahan-arahan dia dalam buku. Contoh, kalau set arahan ni dia dah set arahan dalam komputer. Okey, seterusnya. Okey, rujuk buku teks muka surat 6 dan 7. Okey, ni contoh dia. Ni contoh set arahan dalam komputer. Okey, Najmi ingin membeli minuman panas daripada mesin minuman layan diri. Carta menunjukkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Najmi. Okey, contoh Okey, mula-mula Najmi masukkan duit mengikut harga minuman, kemudian buat pilihan minuman, tekan butang minuman yang dipilih. Kemudian tunggu sehingga air selesai dituang, kemudian ambil air. Ini arah aktiviti harian. Kalau yang bawah ni, ini adalah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin tersebut. Yang ni yang awak buat, aktiviti awak buat. Yang mesin pula buat, yang mesin buat, terima duit. Mesin tu terima duit. Kemudian, menyatakan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit yang dimasukkan. Kalau awak perasan, dia akan keluar. Color yang warna hijau saja yang awak belikan berdasarkan jumlah duit yang awak masuk. Merah tak boleh. Kalau awak masukkan RM2, air yang berharga RM2 saja yang akan menyala warna hijau. Kemudian, awak tekan pilih minuman. Arahan komputer menerima jenis minuman yang dipilih. Kemudian, awak dah tekan, okey, mesin buat kerja. Mesin mulakan langkah menyediakan minuman. Kemudian, dah siap, mesin akan keluarkan minuman dan duit baki pun dikeluarkan. Yang terakhir, duit baki dikeluarkan jika ada. Yang ni, yang belah atas ni, yang awak buat, aktiviti harian awak. Pengatur caraan komputer sebelah bawah. Yang ni, mesin yang buat. Mesin yang buat. Faham Awak tekan ni untuk diri awak. Yang ni mesin ni kerja dia. Yang bawah ni. Awak buat arahan ni, mesin ikut apa arahan yang awak buat. Faham Okey. Baik, tugasan. Okey, tugasan buku teks. Buka buku teks muka surat 8. Muka surat 8. Okey, buku teks TMK tahun 6 muka surat 8. Salin dalam buku nota tulis dan isikan jawapan yang betul. Setelah awak selesai salin dan bagi jawapan yang betul, ambil gambar dan hantar melalui WhatsApp atau Telegram untuk saya semak dan saya rekodkan dalam pentaksiran bilik darjah PBD. Okey, buku nota yang saya maksudkan adalah buku RBT. RBT awak mula di sebelah depan kan? TMK awak mula di tengah-tengah. Dalam buku yang sama, RBT depan, muka surat tengah bermulanya nota untuk TMK. Faham Jadi buku tu bagi dua lah. Belah depan RBT, tengah dan ke belakang TMK. Okey, itu saja. Baik, cuba tengok. Okey, inilah lembaran kerja yang awak perlu buat. Awak salin ni, carta alih ni. Yang gambar pensel ni adalah tempat kosong. Awak salin carta alih ni. Kemudian awak masukkan pilihan jawapan yang diberikan atas ni, masukkan di dalam petak yang sesuai. Bila dah siap, hantar kepada saya. Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.